Didik TV KPM. Jadi untuk segmen kali ini, Betul. apa yang kita akan cuba lakukan? Okey, disebabkan kita nak menggambar teknik catatan basah atas basah, okey, kita perlukan barang-barang yang berada di hadapan ni. Tapi sebelum tu, sebelum kita menghasilkan karya, kita perlu melakukan penerokaan. Kenapa pentingnya penerokaan adalah untuk kita mengenal pasti langkah mana yang terbaik sebelum kita menghasilkan sesuatu karya, Ifan. Jadi, bila kita dah hasilkan karya, kita tak melakukan kesilapan lah. Betul. Sebab kita dah teroka terlebih dahulu. Okey, Ifan, kita nak mula penerokaan kita dengan meneroka alat yang boleh menyerap air. Sebab apa? Kita nak ubah air daripada dalam bekas kepada permukaan kertas. Tapi sebelum tu, Ifan, kita cuba Ifan angkat kertas yang ada dekat Ifan. Okey, kita kertas tunjuk ni. dekat penonton di rumah. Okey, ini adalah kertas yang cikgu pilih, iaitu kertas lukisan. Tetapi jika murid ada lukisan warna air yang lebih dapat menyerap warna, okey, murid boleh gunakan. Kalau tak ada, boleh guna kertas lukisan. Okey, kalau tengok karya dekat depan ni besar-besar. Betul. Tapi kertas kat sini Kecil kecil. saja. Untuk pengetahuan Irfan dan murid di rumah, untuk langkah pertama untuk kita belajar, kita guna yang lebih kecil lah, kertas yang lebih kecil. Kalau kita dah pandai, kita dah mahir, kita boleh gunakan kertas yang lebih besar. Okey, maknanya kalau kita masih kurang mahir, kita buat kecil-kecil dululah. Kecil-kecil dululah. Kita cuba dulu. Cuba dulu kan. Bila kita dah semakin mahir, kita boleh eksplorasi pelbagai jenis kertas dan media yang pelbagai. Okey, seterusnya Irfan, dekat depan cikgu ni ada pelbagai jenis bahan yang boleh menyerap air. Okey, ini Irfan punya. Okey, saya ambil balik. Ini cikgu punya. Okey, ini kita panggil span. Okey, macam mana kita nak ubah air daripada dalam bekas ke atas permukaan kertas. Okey, kita letak kertas. Baik, letak kertas kita dulu. celupkan sponge dalam air. Silakan, cikgu. Okey, penuh hati-hati. Jangan terus angkat, terus kita ubah ke atas kertas. Jadi langkah yang sebenar macam mana? Dulu. Picit dulu. Picit dululah supaya kita dapat kawal kuantiti air kita. Okey, lepas tu kita sapukan ke atas permukaan kertas kita. Cara kita sapu pun ada, tengok arah dia. Jangan kita main jangan. je kan. Kita ambil dari kiri ke kanan. Okey, kita sapu. Okey, cuba Irfan buat. Baik, Irfan akan buat pula. Maknanya kita masukkan span ke dalam bekas. Kalau macam ni susah sikit, boleh guna bekas yang lebih besar lah. Jadi kita picit sikit. Jangan picit sampai kering. Jangan kering. Okey. Sapu dari hujung ke hujung. Baik, satu-satu. Macam tu, ke bawah. Okey, semua permukaan. Jadi kertas kita dah basah belum, Irfan? Dah basah. Teknik kita basah atas basah. Jadi kertas kita dah basah. Okey. Selain pada menggunakan sponge, kita juga boleh menggunakan berus. Okey, berus Irfan yang ni. Okey, terima kasih. Okey, cikgu guna yang lebih besar. Tak apalah cikgu kan. Cikgu nak cepat nak siap mengajar. kan. Okey, kalau macam Abang Irfan guna berus yang bersaiz macam tu, okey, jadi dia mengambil masa yang lama sikitlah untuk kita sapu ke seluruh permukaan kertas. Kalau macam cikgu, berus cikgu besar, jadi cepatlah cikgu buat kerja. Pandai cikgu ambil yang lagi besar. Okey, cikgu celup. Okey, macam tadi, jangan terus pergi ke kertas kita. Nanti bintik-bintik. Okey. Nampak ni, kita buat macam ni dulu. Lepas tu baru sapu dengan lemah lembut. Masih dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Okey. Okey. Cuba Irfan buat. Baik, Irfan akan celup dulu dan kita akan letak sikit air dekat sini, jangan bagi tertumpah. Okey, dan kita sapu. Sebab apa? Kita perlu elakkan air tumpah untuk menjaga kebersihan. Utamakan kebersihan. Cikgu, okey, macam Irfan perasan, bila Irfan dah sampai dekat tengah ni, air pun dah kering. Ke patut Irfan ambil lagi sekali? Ya, boleh ambil lagi sebabnya kita kuantiti air kita yang boleh kawal kan. Okey, ambil lagi. Macam cikgu 5 kali sapu dah siap. Dah siap. Okey. Abang Irfan kena sapu banyak kali. Okey. Baik, Irfan akan buat dulu cikgu. Dah basah permukaan kan. Okey, sekarang dah basah. Dah basah. Okey. Ya, itulah yang dimaksudkan basah. Atas basah belum lagi. Baru Baru basah. langkah. Atas basah tu kejap lagi. Okey, seterusnya Irfan. Kita letak kita punya berus. Okey, cikgu ada penyembuh. Okey.
Okey, cikgu sembur. Jangan sembur muka Irfan. Bukan, sebenarnya bukan. ini bukan untuk alat menyembur pada muka kita. Tak, cikgu letakkan air ke dalam bekas ni supaya kita boleh sembur. Okey, macam ni kita sembur. Okey. Selepas sembur, kita ambillah berus kita, sapu. Bukan spray ada tinggal. Kalau kita sembur sahaja, okey, kalau kita sembur, cuba tengok Baik. Sap. Dia tertumpu pada satu titik sahaja. Betul. Okey. Kita buat tengok saiz kertas kita. Kita sembur. Lepas tu kita sapu untuk meratakan air pada kertas lukisan. Okey, boleh Ifan cuba? Boleh. Baik. Yang pertama kita sembur dulu. Okey. Lepas tu kita ambil berus, kita sapu. Supaya semua permukaan akan kena air tu. Jadi akan ada kesan basah ataupun lembab. Tapi Ifan, jangan sembur macam banjir pula. Okey. Kalau macam Ifan tadi tu okey ke? Okey, sangat bagus. Kalau dalam pentaksiran ni, cikgu tengok juga tau. Kita punya kemahiran semasa membuat penerokaan. Sebab apa? Pentaksiran berlaku sepanjang PDP. Dari A sampai Z? Ya, daripada mula Ifan bawa barang, buat penerokaan. Itu pun dah dinilai dah? Dah dinilai. Oi, bahaya tu. Maknanya kena betul-betul lah cikgu akan perhatikan. Sebab apa? Kita tengok juga cara Ifan berkolaborasi, bekerjasama dengan kawan-kawan. Itu pun akan dinilai juga. Betul. Kadang-kadang Jadi aktiviti ni kita buat secara berkumpulan ataupun secara individu. Okey Ifan, kat sini kita ada kita ada 3. Berus, sponge dengan penyembur. Baik. Tapi sebenarnya cikgu nak pinjam baju Ifan lah. Kenapa nak pinjam baju saya pula? Alah, sebab baju Ifan kan boleh menyerap air. Macam tadi? Jadi cikgu guna baju Ifan, celup, sapu dalam ni. Okey, kejaplah. Okey, sebenarnya kita boleh menggunakan fabrik ataupun kain. Tapi janganlah saiz baju Abang Ifan. Ambillah kain yang kecil. Janganlah tiba-tiba nak pinjam baju kawan pula. Betul. Nanti ambil baju kawan, celup dalam air. Tak boleh. Okey, kalau kita gunakan kain, kita celup dalam air sama, peras sikit, lepas tu baru sapu. Okey, alat yang seterusnya ialah kapas. Kapas yang kalau kita nak guna untuk cuci muka kita tu, kita bolehkan dia menyerap air. Betul. Kapas adalah ejen yang sangat menyerap air. Jadi kita boleh guna untuk menyerap air, kemudian kita sapu. Okey, kenapa kita lakukan penerokaan alat yang menyerap air? Bagi Abang Ifan. Kalau Abang Ifan rasa antara sponge, berus, penyembur, fabrik ataupun kapas, bahan mana yang Abang Ifan nak pilih? Yang mana Abang Ifan rasa paling mudah, paling senang dan sesuai? Sesuai. Okey. Kalau bagi pendapat Abang Ifan, Abang Ifan rasa Abang Ifan akan gunakan sponge, cikgu. Okey. Kalau cikgu pun sama. Cikgu suka sponge sebab permukaannya luas dan besar. Jadi senang kita celup, sapu. Sekejap je dah siap. Okey, Abang Ifan, itu adalah penerokaan dari segi alat yang menyerap air. Sekarang kita nak lakukan penerokaan yang seterusnya. Penerokaan apa pula tu, cikgu? Okey, kita nak buat penerokaan sapuan berus. Sapuan berus? Okey. Abang Ifan ambil berus yang ni. Okey, boleh. Terima kasih. Cikgu ambil berus yang ni lah. Okey, cikgu ambil yang besar lah. Yang besar juga? Lah. Macam biasa cikgu nak cepat? Cikgu nak cepat. Okey. Ifan, kita biasanya menggunakan berus, kita guna tangan macam cikgu, tangan kanan. Kalau Abang Ifan, tangan kidal. Tapi itu tak ada masalah. Setiap orang mempunyai perbezaan dan kita perlu raikan perbezaan tersebut. Setuju? Okey. Cara, kita nak belajar cara. Okey, kalau untuk karya yang macam ni. Baik. Okey, cuba tengok Abang Ifan tengok. Okey, satu. Macam tu. Okey, arah sapuan berus. Betul. Dan ada lengkuknya. Ada lengkuk dia macam. Okey, cuba Abang Ifan ikut. Kita lukis di udara. Di udara. Okey, bermula daripada kiri ke kanan. 1, 2 mula. 1, 2, 3. Ada boleh jadi wiper kereta. Okey, pandai dah boleh cikgu hari ni. Okey, kalau kita tengok sapuan warna dekat karya sebelah sana pula Abang Ifan. Dia tak guna macam ni. Dia bukan arah yang macam ni. Dia guna arah yang macam ni. Okey, daripada atas. Okey, baik. Kita buat di udara dulu. Okey. Muncung turun. Turun ke sana. Lagi. Turun. Lagi.
Bagus ya murid turun. cikgu hari ni. Dah macam berirama. Okey, jom kita buat sapuan yang pertama. Okey, Kita mari. 3 kali. 3 kali. Okey, daripada kiri ke kanan. Okey. 1, 2, 1, 2, 3. Pandai. Sapuan yang kedua. Baik. Daripada atas ke bucu Okey, 1, 2, mulut. 1, 2, 3. Okey, dan sapuan yang terakhir. Okey. Macam mana pula tu? Daripada sini Baik, daripada ke kiri. Lurus je. Lurus je? Ke Oh, kanan. okey. 3 kali. 3 kali. 1, 2, 1, 2, 3. Kat sini kan. Okey. Kalau kita belajar pendidikan seni, bukan sahaja kita dapat menghasilkan karya, Baik. tapi kita dapat melatih motor halus kita. Motor halus. Dan koordinasi dengan kita punya minda. Betul. Bukan kita boleh gerak tangan macam tu saja. Otak kita perlu hantar signal untuk tangan kita bergerak. Setuju. Jadi Betul. sebenarnya pendidikan seni ni dia ada berkait dengan pelbagai mata pelajaran, pelbagai kemahiran jugalah. Jadi kadang-kadang orang macam, kenapa buat pendidikan seni? Kan? Sebenarnya secara tak langsung kita dapat melatih kita punya motor halus. Okey, Abang Irfan. Ya, saya. Seterusnya, kita nak tengoklah Abang Irfan dekat depan ni Abang Irfan. Kat sini ada warna. Okey, Betul. ni warna air. Warna air. Ni warna air. Yang Sebab kita ada bila kita guna beberapa catatan basah atau basah, kita akan menggunakan warna air. Okey, ini adalah warna yang cikgu akan guna. Okey, kalau kita buka penutup ni, okey, kita picit sikit, dia pekat kan? Setuju. Sangat-sangat pekat. Dia pekat. Jadi macam mana kita nak cairkan? Kita letaklah air. Ya, pandai. Okey, kalau kita nak pekat, kita letak sikit je air. Kalau kita nak cair, kita tambah banyak lagi. air. Okey. Kalau gitu kita tengok dekat yang cikgu dah bancuh Baik. Okey. Maknanya kalau dah cair macam ni, dah ada air lah. Cikgu dah masukkan, Dah cikgu dah campur bancuh dah. siap-siap. Okey, Okey. yang pertama ni cikgu tunjuk, ini warna biru yang kepekatan dia sangat tinggi. Yang okey. kedua ni cikgu tambah air. Yang ni cikgu tambah lagi air. Okey, warna yang seterusnya ialah warna hitam. Okey. Nah kita akan guna kalau tengok kat sini iaitu di bahagian bukit dan pokok. Bukit dan pokok. Ya, betul. Untuk warna biru kita akan guna pada kesan awan dan air. Okey, manakala putih kita akan guna pada kesan kesan percikan. Kesan percikan. Okey, Irfan. Faham? Sekarang, Okey. cuba pegang kertas tadi. Lembab. Masih basah, lembab? Betul. Masih lembab. Okey, Masih lembab. kalau kata dalam kelas kita kadang-kadang kelas suhu panas, tiba-tiba dia dah kering. Okey. Jadi kita buatlah semula langkah yang untuk basahkan kertas. Kita buat balik. Buat macam sekarang ni kertas Okey. cikgu dah kering, kertas Abang Irfan masih lembab. Masih Jadi lembab, cikgu okey. basahkan. Okey, cikgu sapu semula. Okey, kita basahkan balik. Okey. Maknanya jangan kita risaulah kalau tiba-tiba kertas kita dah kering macam mana nak buat. Kita Jangan boleh buat khawatir. langkah tu semula. Jangan panik, kita buat balik macam betul, biasa. Betul, okey? betul. Okey, ni kertas dah basah. Okey, Abang Irfan dan murid kat rumah dengar basah atas basah. Baru satu kali cikgu buat permukaan ni basah. Macam mana nak basah? Sebenarnya basah yang kedua ialah warna kita basah. Warna yang basah. Warna kita Faham? kan air. Jadi dia basah. Jadi kertas cikgu basah, cikgu guna warna basah. Warna yang Okey, dicairkan warna. menggunakan air. Cikgu sapu. Jadi inilah yang dikatakan basah atas basah. Basah dia pembuatkan kertas dan basah menggunakan warna. Ya, betul. Jadi Abang Irfan dan Ya, murid-murid saya. dekat rumah dah faham tak macam mana teknik basah atas basah? Faham cikgu? Bukanlah kita basahkan permukaan kertas sahaja. Tapi kita ada lagi satu kerja iaitu kita basahkan berus menggunakan warna air. Kalau Abang Irfan kita tambah Okey, sikit kan? silakan. Okey. Ada satu lagi teknik basah atas kering. Basah atas kering. Jadi mesti ada sesuatu yang kering. ada. Kalau basah atas basah, kertas basah, warna basah. Okey, basah atas kering, kertas tu kering. Okey. Kita tak lembabkan Tak permukaan. lembabkan. Kertas tu biasa lah. Biasa je. Okey, nak faham tak istilah basah atas basah? Faham. Senang kan? Okey, sekarang cikgu nak Abang Irfan sama-sama dengan cikgu kita ambil warna yang paling cair. Okey cikgu, Ifan rasa Ifan nak minta izin untuk Ifan nak basahkan kertas balik sebab boleh, rasanya dah kering dah ni. Okey, bagus. Nampaknya Abang Irfan sangat fokus masa kelas cikgu. Dia dengar macam mana langkah-langkah yang perlu dilakukan. Okey, Abang Irfan dah basahkan. Pinjam berus cikgu boleh? Boleh. Cepat sikit. Okey, basahkan. Okey. Baik. Okey. Sekarang ni kita nak gunakan sapu. berus. Gunakan berus. Kita nak ambil warna yang paling cair. Paling cair Okey, dulu. okey.
Baik. Okey, kita sapu arah lurus, Lurus. kiri ke kanan. Okey, Okey. satu, dua, tiga. Okey, dah selesai kan? Warna ni tak muncul pun cikgu? Tak muncul. Sebabnya kita tahu cahaya tu kita nak tunjuk perbezaan nanti Perbezaan. dekat murid Boleh, kat tak rumah. ada masalah. Okey, sekarang kita ambil warna yang lebih pekat. Okey. Macam tadi jangan terus ubah ke kertas. Macam ni Okey, dulu kan. lap sikit. Okey, lap sikit. Lepas tu kita sapu dari kiri ke kanan. Nampak tak? Oh, Bila okey. pekat tu warna dia akan lebih pekat. Lagi pekat lah. Lagi timbul warnanya. Okey, Faka cuba Satu. Dah nampak dah. Nampak tak? Okey. Yang pertama tadi macam nampak tak nampak je Betul. kan? Macam Okey. malu-malu sikit nak keluar. Betul. Yang kedua dah makin Okey. terang. Okey, sekarang kita ambil warna yang pekat. Pekat lagi, Okey, biru yang pekat. Okey. Kita sapu dulu supaya tidak menitik. Betul. Lepas tu Jaga kita sapu. kebersihan. Lebih Okey. pekat. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, jadi Abang Irfan, kita dah belajar teknik-teknik sapuan berus, teknik mengawal kuantiti air dan seterusnya kita nak belajar lakaran. Lakaran pula. Kita letak dulu berus, kita pergi ke sebelah sana. Silakan cikgu. Okey, sebelum kita menghasilkan karya, kita perlu membuat lakaran Kenapa terlebih dahulu. pentingnya lakaran cikgu? Supaya kalau macam cikgu dah boleh buat sendiri, tak perlu lakaran. Tapi untuk murid-murid dalam rumah, kita perlu menghasilkan lakaran. Okey, kat sini Irfan. Baik. Kita ada. Okey. Bayangkan ni kertas lukisan yang awak pilih. Okey. Hari ini kita nak buat seolah-olah macam dekat karya di sebelah sana tu. Yang pemandangan yang ada bukit, ada pokok dan laut dan langit. Okey. Okey, kita bahagikan kertas kita. Okey. Garis lurus. Okey, bukan separuh, tapi bawah sikit. Bawah sikit. Okey. Yang seterusnya kita lakar macam bukit. Oh, okey. Naik ke atas sikit bukit. Okey, yang seterusnya kita ada pokok, ada yang tinggi, ada yang rendah. Rendah sikit. Okey. Okey, yang seterusnya ialah cara kita nak sapu warna tadi. Okey, daripada ni macam ni. Okey, lakar dulu. Ini yang kita lukis dekat awal tadi ke? Ya betul. Yang kita dah belajar teknik tadi, sekarang Betul. kita dah Itu tadi yang aplikasi. kedua. Dah aplikasi dah. Lepas tu seterusnya ialah kesan air kat sini. Oh, Okey, kesan air. Wow. Okey, Irfan. Menarik. Kalau cikgu guna pen yang ni kan. Kalau kita nak lakar pada permukaan kertas, kita tak guna yang ni sebab tak boleh padam. Nanti bila kita warna, dia masih kekal. Jadi kita menggunakan pensel. Supaya masa menggunakan pensel pun kita tak boleh tekan sangat. Jangan nampak jelas sangatlah. Jangan nampak jelas supaya lakaran tu adalah sebagai satu guide untuk kita lah untuk membuat Garis sapuan panduan, warna. Ya, garis panduan untuk kita sapu warna ataupun untuk kita tahu kedudukan-kedudukan. Baik. Okey. Kalau macam tu, kalau kita tengok kat sini, ini adalah bahagian awan, ini adalah bukit dan pokok, manakala ini adalah air. Tasik lah. Ya, betul, Okey, tasik macam tu. lah. Okay, sekarang cikgu label Okey, ini langit. Okey, murid-murid di rumah juga boleh nak fokus sekarang untuk lihat bahagian-bahagian yang diperlukan untuk menyiapkan lakaran. Ini adalah tasik. Okey. Okey. Sebelum tu Abang Ifat, Ya, saya. cikgu nak terangkan sikit lagi iaitu bahagian hadapan, tengah dan belakang. Kalau kita tengok, ini yang kita kenali sebagai bahagian hadapan. Okey, ini bukit ni adalah bahagian tengah. Bahagian tengah. Dan langit ini adalah bahagian belakang. Objek yang semakin dekat akan lebih besar. Makanya kalau objek yang kita nampak jauh tu akan nampak lebih kecil. Berarti di belakang lah. Ya, di belakang. Faham. Itu sajalah lakaran kita. Okey, Fan. Didik TV KPM